Hari ni ada seorang ustaz dalam satu video, dia duk kata angkat takbir, dia duk cerita pasal golongan sesat. Lepas tu dia masuk cerita tentang Pak Wahab. Pak Wahab ni kira Wahabi lah. Dia kata, tuan-tuan tengok anak-anak tuan-tuan, kalau dah solat pun macam ni, angkat tangan parah, dah macam Batman aja. Kita kena bertindak dulu, menyelamatkan diri kita dan ahli keluarga kita daripada sesat. Besok depan Tuhan, kita tak boleh serahkan kesalahan itu hanya semata-mata kepada pihak berwajib. Kita juga bertanggungjawab. Kita kata, terpulanglah pihak wajib dah kata okey lah. No. Kalau pihak wajib tak ambil pusing, dan kita juga tak ambil pusing, kita salah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kita kena jaga, kena cek betul-betul. Tengok budak-budak semayang macam mana. Tengok semayang begini macam Batman, tuan-tuan. Sap naik ke atas, tuan-tuan. Aduh, dia buka kangkang macam nak bersilat, tuan-tuan. Sah, confirm Pak Wahab, tuan-tuan. Itu Pak Wahab lah tu. Kalau dah solat pun main gerak-gerak jari, tu Pak Wahab lah tu. Lepas tu tengok pula bila tahiyat, gedang. Confirm Pak Wahab. In fact, saya tengok cara bersemayang seumpama ini pun ada dalam FB surau Al-Abrar. Dia tunjuk up and down. Jangan pusing-pusing, kata dia. Kita dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan, tak boleh goyang-goyang, tuan-tuan. Boleh rosak semayang, tuan-tuan. Diam-diam begitu sudahlah, tuan-tuan. Sebab goyang-goyang ni, tuan-tuan, setengah ulama kata boleh batal, tuan-tuan. Walaupun jari itu bukan anggota besar. Sepaling kurang makruh. Dan orang di sebelah pun tak selesa, tuan-tuan, kalau kau goyang. Kita berasa macam nak pegang begitu. Apa kau goyang? Tuan-tuan, kita ni kalau kita tak tahu membaca tu sikit, jangan belagak. Bagi tahu saya tak tahu sudah. Tapi nak kata golongan-golongan yang macam ni sebagai petanda kepada golongan Wahabi, yang mana golongan Wahabi ni dikatakan sesat, kononnya dikatakan sesat, kita kadang-kadang tak sedar kita dah hentam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tembak satu orang, tapi peluru kita letak dua sampai terkena Nabi. Sebab itu dalam hadis Bukhari, saya sebut benda ni dulu. Dalam hadis Al-Bukhari, Ikrimah, ada seorang sahabat nama dia Ikrimah, anak murid kepada Ibnu Abbas. Dia salat di Mekah dengan Ibnu Abbas. Dia salat di belakang satu orang tua dekat Mekah. Dikatakan orang tua tu Abu Hurairah, tapi ialah Ikrimah ni dia tak kenal Abu Hurairah. Ikrimah ni tabi'in, belajar dengan sahabat Nabi. Dia solat di tempat dia, takbir intiqal ni tak kuat. Maksudnya imam, gerakan imam, bila imam nak bertukar rukun daripada qiyam ke rukuk, daripada rukuk ke i'tidal, daripada i'tidal ke sujud, imam bila nak tukar rukun, imam tak baca Allahu Akbar dengan suara yang kuat. Itu mazhab tempat dia. Memang ada dua pandangan dalam isu ni. Bila solat di Mekah belakang imam tua ni mengeraskan bacaan takbir Allahu Akbar. Bila nak tukar rukun, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Habis solat, imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa Ikrimah kata? Ahmaq, tu imam bodoh. Dia sebut tu imam ni bodoh.
Ibnu Abbas, tok guru dia. Ibnu Abbas ni sahabat. Tok guru dia kata, sunnatu Abil Qasim, sunnat Abil Qasim. Yang kau kata bodoh ni, itulah sunnah Abul Qasim. Yang kau kata bodoh ni, itulah sunnah Nabi. Kerana Nabi buat dua cara dalam isu ni. Kadang-kadang Nabi solat, bila dia nak intiqal, dia tak kuatkan suara dia. Kadang-kadang dia kuatkan suara dia. Maka dalam isu ni ada keluasan. Boleh macam ni dan boleh macam tu. Engkau tak tahu hadis Nabi. Jangan kata orang yang mengamalkan sunnah ni bodoh. Tu kata sunnah bodoh. Yang ni bukan bodoh. Label sesat terus. Petanda kepada kesesatan. Saya tak tahu maksud dia apa. Boleh jadi dia kata siapa yang buat ni orang tu sesat, ataupun siapa yang buat ni dia petanda sesat. Bukan amalan sesat, tapi petanda orang sesat. Solat macam Batman, pakai bahu. Sedangkan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengangkat takbir separa bahunya. Kata Ibnu Umar, kana Nabi SAW idza rafa'a yadayhi hadwa mankibai idza iftataha as-salah. Nabi SAW mengangkat tangannya separa bahunya bila mana dia memulakan salat. Dan dia mengangkat tangan separa bahunya bila dia nak rukuk dan bila dia bangun daripada rukuk. Ini kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. So kita nilai balik diri kita. Layak ke satu benda yang sunnah dikatakan sebagai tanda orang sesat? Maka ni betul lah kata Nabi, kalau tak ada perasaan malu, buatlah apa yang kamu mahu. Kalau dah jahil, kadang-kadang merepek benda sunnah yang sahih pun dikatakan petanda sesat ataupun amalan orang sesat. Sedangkan ia sunnah. Kita mengaku kita ahli sunnah, siap buat NGO lagi ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ke bernama? Sunnah yang sahih pun kita kata amalan orang sesat. Maka sebab itu saya katakan, tidak wajar bagi orang yang tidak mengetahui sesuatu untuk menjadikan sesuatu yang kadang-kadang ia sunnah sebagai petanda kepada amalan orang sesat. Tak patan. Kerana kita seolah-olah mengatakan sunnah itu yang sesat. Bahaya tuan-tuan. Wahabi ni tuan-tuan, dia bawa ajaran yang boleh membawa pecah belah dalam masyarakat. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali tak pernah balah, tak pernah balah. Kita saling berlapang dada. Bahkan mungkin ada ketika-ketika orang-orang yang bermadzhab Syafi'i sendiri mengambil pendapat daripada Hanafi, Maliki dan juga Hanbali. Jadi ini poin tuan-tuan yang sangat penting, yang setiap kita kena faham tuan-tuan. Kalau tak faham ni tuan-tuan, memang kita kena gulai dengan Pak Wahab tuan-tuan. Memang kena gulai tuan-tuan. Oh, kena hormat perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat dia, untuk dia memasukkan pendapat dia masuk dalam kepala kita, dan pendapat kita langsung tak dihiraukan tuan-tuan. Sangat bahaya. Maka sebab itu hati-hati kata-kata kita tu. Dia kata lagi, nak tengok Pak Wahab ke tak Pak Wahab, tengok dia solat goyang ke tak jari dia. Kalau goyang tu sah Pak Wahab. Lepas tu tengok pula bila tahiyat, gedang. Confirm Pak Wahab. Tuan-tuan, bab gerak jari ni, gerak tak gerak ni, dia bukan isu Wahabi tak Wahabi. Dia ada hadis. Ada hadis daripada Wa'il ibn Hujur. Sahabat nama dia Wa'il ibn Hujur. Dia menceritakan tentang macam mana Nabi solat. Dalam banyak-banyak riwayat anak murid kepada Asim ibn Kulayb, ada seorang perawi yang namanya Zaidah ibn Qudamah. Dia perawi ni, perawi daripada Wa'il bin Hujur ni, Asim bin Kulayb, yang meriwayatkan daripada ayah dia. Ayah dia ambil daripada Wa'il.
Ramai anak murid Asim ni, ada seorang je pergi sebut Nabi masa dia baca tasyahud, dia mengisyaratkan dengan jari telunjuk dia dan dia goyang jari telunjuk dia, menggerakkan jari telunjuk dia sambil berdoa dengan dia. Lafaz goyang ni tidak disebut oleh majoriti anak murid Asim. Majoriti anak murid tak sebut goyang. Hanya seorang je, Zaidah ibn Qudamah. Dia seorang dia sebut Nabi goyangkan, Nabi gerakkan. Maka ulama ahli sunnah, mazhab-mazhab Islam ni berbeza pendapat lah tentang hukum goyang tak goyang ni. Majoriti ulama dia kata tak goyang. Sebab apa? Sebab riwayat tu tak sahih. Riwayat tu sahih, tapi tambahan yang kata goyang tu tak sahih. Tambahan tu tambahan yang tersilap. Baihaqi pula dia kata sahih, cumanya maksud goyang tu, maksud gerak tu bukan gerak-gerak gitu, gerak sajalah. Tu yang mazhab Syafi'i bila asyhadu alla ilaha illallah tu diangkat, tu menunjukkan dia gerak. Maksud hadis tu gerak, bukannya goyang-goyang-goyang. Adapun mazhab Maliki, nak dengar mazhab Maliki, mereka mengatakan goyang. Inilah pendapat yang dipilih dalam mazhab Maliki, disebut oleh dalam kitab Hasyiatud Dasuqi, disebut juga oleh dalam kitab Samaruddani. Dia kata inilah pandangan yang mu'tamad dalam mazhab Maliki, goyang. Masa kita baca tasyahud tu, kalau solat sebelah orang Sudan yang bermazhab Maliki, maka dia akan goyang. Dia akan goyang. Baik. Cuma mazhab Maliki kata goyang macam mana? Ada yang kata goyang kiri kanan, ada yang kata goyang atas bawah. Maka ni mazhab Maliki. Takkan mazhab Maliki ni mengamalkan satu benda yang sesat. Tengok pula bila tahiyat, gedang. Confirm Pak Wahab. Dan benda yang paling mudah orang awam nak tahu, tuan-tuan, Imam Malik dengan Wahabi siapa hidup dulu? Imam Malik lah hidup dulu. Wahabi ni kemudian. Takkan Imam Malik jadi Wahabi, dia pun tak kenal Wahabi tu apa. Wahabi ambil pandangan dia mungkin. Maka sebab tu saya katakan, berhati-hati sebelum kita nak memberi komentar. Takut-takut nanti komentar kita nak serang satu puak yang kita geram, kita terserang Nabi Muhammad SAW, bahkan kita terserang mazhab-mazhab Islam yang muktabar. Berpadalah dalam membenci satu-satu puak. Dia ingat kita ni anti Wahabi, kita ni tidak menghormati perbezaan pendapat. No, kita sangat menghormati perbezaan pendapat. Bahkan ikhtilafu ummati rahmatun, perbezaan pendapat itu satu rahmat. Tengok semua yang begini macam Batman, tuan-tuan. Sap naik ke atas, tuan-tuan. Aduh, dia buka kangkang macam nak bersilat, tuan-tuan. Sah, confirm Pak Wahab, tuan-tuan. Maka sebab itu saya katakan tidak wajar bagi orang yang tidak mengetahui sesuatu untuk menjadikan sesuatu yang kadang-kadang ia sunnah sebagai petanda kepada amalan orang sesat. Lepas tu tengok pula bila tahiyat, gedang. Confirm Pak Wahab. Kita nak serang satu puak yang kita geram, kita terserang Nabi Muhammad SAW, bahkan kita terserang mazhab-mazhab Islam yang muktabar. Berpadalah dalam membenci satu-satu puak.